Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sampai muka surat 22. Darjat yakni atau pangkat-pangkat musyahadah. Musyahadah dan kita bincang dulu ni kan, iaitu sentiasalah mereka berhadap kepada Allah zahir dan batinnya. Maknanya mereka kita dah kan, kita ni sentiasa meletakkan diri kita ni di dalam didikan Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batinnya ni sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutlah pangkat dan makna musyahadah itu, disebut bahawasanya dalam istilahnya mengekal ia melihat atas Allah taala dengan mata hati. Kan, bermula musyahadah itu adalah semulia-mulia hal keadaan. Maknanya bila seseorang itu dia ingatkan bahawasanya diri dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baik manusia sedang diperhatikan oleh Allah taala, sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dalam keadaan macam mana sekalipun, hal kita macam mana sekalipun, maka kita di dalam didikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik manusia. Kalau kita merasakan Allah hanya melihat ketika mana kita di surau, di masjid, ketika buat ibadat, siang ada cahaya, bila gelap Allah taala tak nampak kita. Bila kita cakap dalam keadaan rahsia dalam hati, Allah tak dengar. Itu adalah kesilapan yang nyata. Karena Tuhan sebut dalam Quran, yang kita dah baca dalam wirid tahlil tu kan, wa in tubdu ma fi anfusikum tu, maknanya Allah Ta'ala melihat zahir dan batin kamu tu. Bukan setakat kita bercakap, malahan lintasan hati kita pun Allah akan hisap, akan hitungkan. Maknanya tidak terlepas daripada hitungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat besok. Jadi maknanya kita nak kena ada satu sikap, maknanya kita kena ingat Allah sentiasa memerhatikan kita. Allah tidak perlu kepada malaikat untuk mencatatkan perbuatan amalan kita, kerana belum adanya kita ni pun Allah sudah mengetahui keadaan kita, kehidupan kita, gerak-geri kita, ucapan kita dan segala-galanya. Belum wujudnya kita ni pun sudah ada maklumat itu pada diri Allah. Allah yang menciptakan menjadinya kita dan menciptakan juga perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu. Wallahu khalaqakum, Allah menjadikan kamu, makna daripada tak ada kepada ada. Dan Allah juga menciptakan, menjadikan perbuatan kamu tu. Makna sudah pasti Allah mengetahui, belum terjadinya apa-apa pun, maka Allah sudah mengetahui. Ni saat lagi nak jadi apa, esok nak jadi apa, minggu depan nak jadi apa, bulan depan nak jadi apa, semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita nak bincang darjat pangkat musyahadah. Dah tentulah ada di kalangan kita ini yang dia masih kabur. Kan? Ada orang yang terang tapi kurang jelas. Ada orang yang jelas nampaknya. Boleh dah diumpamakan kita melihat dengan mata. Tak berapa nampak. Kita tengok dengan cahaya mata. Oh, kita nampak. Kita melihat dengan teropong lagi jelas. Gitulah. Nah, pangkat-pangkat musyahadah tu. Iaitu yang pertamanya musyahadah kepada segala perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, musyahadah kepada segala sifat-sifat Allah Taala. Ketiga, musyahadah kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, musyahadah kepada segala perbuatan Allah Taala. Iaitu musyahadah seseorang bahawasanya Allah Ta'ala lah yang menggerakkan segala akuan keadaan makhluk ini yang bergerak, dan dialah yang mendiamkan segala akuan yang berdiam. Maknanya gerak diam itu adalah kehendak Allah. Maknanya bergeraknya kita, kaki, tangan, kepala, mata, pemikiran kita, semua itu adalah gerakan daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan. Begitu juga diamnya juga Allah yang menghendaki. Jadi maknanya gerak diam itu adalah mungkin, sesuatu yang mungkin yang Allah mengaturkan pergerakan kita. Bergerak ataupun tidak itu telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menghimpun segala akuan yang berhimpun, dan dialah mencerai segala bercerai, dan dialah yang memuliakan segala orang mulia, dan dialah menghina orang yang hina. Demikianlah mereka musyahadahkan segala akuan yang sentiasa berubah-ubah. Berarti tiada makhluk itu tertentu dengan sifat masing-masing, dan tempat masing-masing, dan masa masing-masing, dan pihak masing-masing, dan kafiat masing-masing, dan kadar masing-masing, dan keadaan masing-masing, dengan berbagai-bagai kejadian dan perubahan daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentu dan menzahirkan, tidak yang lain daripadanya. Tu. Ini kita kena faham konsep akidah. Akidah tasawuf ini kan, dia adalah saling bantu-membantu untuk menguatkan keimanan, kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang sifat 20 nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaji sifat tasawuf ni nak kaji tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya kelemahan kita. Begitu juga kita kaji sifat 20, sifat ketuhanan. Kita kaji zat sifat Allah Taala itu, kita boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah itu dia adalah berlawanan dengan sifat yang ada pada kita ni. Kalau Allah itu nama dia ada sifat perkuasa, yang ada sifat perkuasa yang berkuasa, maka pada kita ini tidak ada sifat perkuasa. Cuma yang ada pada kita ini diizinkan bagi kita. Diizinkan bagi kita, tu je. Kalau Allah izinkan, maka nampak macam kita berkuasa, tetapi kita bukan berkuasa. Tapi Allah mengizinkan kita tu kan, berjalan, bercakap, itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bincang kita saja, kita tak payah bincang bulan, matahari, malaikatnya, alam-alam lain. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tu. Kenapa kamu tak lihat, tak kaji, tak telik, tak tengok diri kita ni? Kita terus ada tengok lain daripada kita, kita tengok diri kita. Sebab kita ini makhluk, malaikat pun makhluk, bulan bintang pun makhluk, gunung ganang pun makhluk. Bila kita kaji diri kita, bermakna yang lain itu semua macam kita juga, ada bersifat dengan sifat makhluk. Maka kita tahulah bahawasanya Allah Ta'ala jadi manusia ni berbagai-bagai. Ada yang mulia, wa tu'izzu man tasha', dan Allah ada yang Allah hinakan, wa tuzillu man tasha' wa tu'izzu man tasha', kan? Allah hina dan Allah mulia dan Allah hinakan bagi sesiapa yang dikehendaki itu. Jadi makna itulah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah nak jadi hina atau mulia itu melalui jalan asbab.
ada sebab-sebabnya tu. Allah nak jadikan mulia, Allah bagi ilmu, mulialah dia. Allah bagi iman, mulialah dia. Kalau Tuhan tak bagi ilmu, hinalah dia. Kalau Tuhan tak bagi iman, kufur, hinalah dia tu. Maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak nampak Allah yang mencipta itu. Sebab kita tak nampak itu. Tapi bagi orang yang musyahadah, dia akan nampak, oh, inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu beda orang yang musyahadah, dia dalam, dia melihat semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ni, maka dia akan jadi orang beriman yang dia akan menyebut keluar daripada mulutnya, kalau itulah yang disukai oleh Allah, dia akan sebut alhamdulillah. Kan, dia akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan sebut masya Allah, dia akan sebut la haula wala quwwata illa billah. Itulah ucapan-ucapan dia melihat sesuatu pergerakan ini, makna inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nampak yang dia tengok yang bergerak ini pada zahirnya, maknanya yang kehendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang tu musyahadah yang begitu hebatlah, kan? Maka kita orang Islam, gitulah kita dikendaki, diajar kepada kita tu. Melihat, kan, di sebalik apa yang kita nampak tu. Inilah maknanya kata mereka musyahadah terhadap kepada Allah Ta'ala itu di dalam tiap-tiap zarratul wujud. Zarrah wujud, tiap-tiap yang ada ni, zarrah ni tiap-tiap yang kecil tu. Tiap-tiap yang kecil itu adalah dia bertakluk kepada qudrah iradah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makna qudrah iradah ilmu Allah Ta'ala itu, zarrah yang kecil itu, pasiak yang kecil itu tidak terkecuali daripada kuasa, kehendak dan ilmu Allah Ta'ala. Allah mengetahui tu yang kecil tu, yang orang kata pasiak laid, kan, pun Allah tahu. Berapa banyak bilangan tu pun Allah mengetahui. Kuasa Allah, kehendak Allah itu semua, kuasa Allah mengadakan, kehendak Allah mengadakan, dan di dalam pengetahuan Allah zarratul wujud makna dia tu. Tidak ada sesuatu pun yang terselindung daripada ilmu Allah. Maknanya tidak ada di dalam kamus Allah itu nama dia tak tahu. Kan, ini Allah tak tahu, tidak ada dalam kamus Allah. Maknanya semua Allah mengetahui. Sebab Allah itu alimun, yang bersifat dengan alimun, yang maha mengetahui. Alimun, itu lagi mengetahui, kan. Wa huwa samiul alim, kan, wa huwa samiul basir, gitulah. Atau di dalam zaratul kainat, kan, setiap wujud yang mungkin ini di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, qul inzuru madza fis samawati wal ard, katakanlah ya Muhammad. Qul, asalnya qul tu lam tu mati, kan. Habis sebab nak baca tentang unzuru ni, kan, jadi kalau mati lam tu nak baca susah. Qul zuru, kan, menjadi zoro tak lagi. Qulin zuru, kan senang sebut. Arab ni dia nak senang-senang sebut itu aja, kan. Qulin zuru madza fis samawati wal ard, katakanlah ya Muhammad kepada mereka itu. Mereka itu siapa dia? Umatnya. Ada umat yang Islam, ada umat yang tidak Islam, ada umat yang taat, ada umat yang tidak taat. Maka kata Allah Ta'ala, ya Muhammad, kepada Rasulullah, kan, katakanlah kepada mereka itu, unzuru maza fis samawati wal ard, pandangkanlah dan fikirlah apa yang ada di petala langit dan di bumi, daripada segala tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Ya tuan-tuan, kita manusia biasa ni, kita manusia level biasa, kita tengok matahari tu, orang duk tengok matahari bila gerhana, duk tengok dengan apa tu, negatif apa semua, matahari tu. Macam tu je lah kita tengok, kan. Gerhana bulan tengok pakai duk riuh, lepas tu tepuk tangan pula, kan.
Orang kafir tak apalah, mereka tengok itu satu fenomena yang orang kata yang luar biasa kan. Tapi kita kaji tu bukan kaji tentang masalah gerhana matahari, gelapnya bulan, gelapnya matahari. Kita kaji siapakah yang menutup cahaya ni. Kan siapa tutup cahaya? Cahaya tu siapa menutup cahaya tu? Kalaulah Allah menutup cahaya keimanan kita, Allah tak bagi kita nampak yang baik itu baik, yang jahat itu jahat, kita akan jadi binatang. Kita akan jadi binatang. Kita tak akan jadi manusia yang Allah Ta'ala sebut sebagai manusia yang fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Binatang dia tak tahu benda tu baik ke jahat ke, dia redah macam je kan. Tapi kalau Allah tunjukkan kepada kita, kan, betapa di antara cakrawala yang hebat, matahari mencerahkan bumi, bulan mencerahkan bumi, tiba-tiba Allah tutupkan cahaya matahari, tutupkan cahaya bulan, masih lagi kita boleh bergerak. Bagaimana kalau Allah tutupkan cahaya hidayah dia? Tutup cahaya hidayah ni tak ada. Allah telah sebut dalam Quran, kita lalu duk baca dalam khutbah Jumaat, ada khutbah nikah, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah nak bagi hidayah, tak ada siapa pun yang boleh halang. Barang siapa Tuhan nak sesat pun begitu juga, tak ada siapa boleh bagi hidayah. Malahan ketika wafatnya Abu Talib, bapa saudara yang disayangi oleh Nabi pun, Allah turunkan ayat, fa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tak bimbang ke kita tuan-tuan, selagi kita hidup ni, kufur dengan hidayah ni saling boleh diperolehi. Kan seseorang itu dia punya ending dia punya last kali kehidupannya tu sama ada dapat hidayah ke atau sebaliknya. Patutnya kita perlu sangat bimbang fikir hak tu. Kalau kita fikir hak tu, hak Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan hak makhluk, bukan hak seseorang yang mempunyai kuasa di dunia, bukan orang yang mewarisi harta yang banyak, bukan dia sebab bangsa Arab yang membolehkan dia matilah iman. Sebab aku kuasa, aku mesti matilah iman, aku ada duit banyak, mesti aku matilah iman, aku orang Arab, mesti matilah iman. Dah, hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bimbang, takut kalau kita termasuk dalam golongan orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita tengok kalau khutbah Jumaat dulu-dululah, ayat yang tak pernah ditinggal oleh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah hendaknya kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Minta maaf lah cerita khutbah law bagi saya dalam tak apa kadang nak sesuai. Panjang pula tu kan. Dulu masa Covid boleh pula buat 2 line je. Buat 2 line cukup khutbahnya, tapi bagi betul-betul power punya. Khatib ni atas mimbar pun dia bolehlah bernyawa sikit. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Boleh dia main sikit. Ni 5 line. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim nak bagi di mana. Wah nak jadi imam lagi. Kan. Nak kita salah siapa? Tu saya buat panjang-panjang pun kawal lena ya. Nak cerita satu bab tu, satu tajuk tu 2 minggu tak habis, sebulan tak habis. Bagi hak powernya. Mau nak ada lagi, kita akan sambung pada Jumaat yang akan datang. Sambung lagi. Banyak benda nak sebut kan. Yang tak seronok tu kadang-kadang khutbah yang tidak bersifat bertakwa Allah. Kan cerita 2.5 lah apa semua kan. Tak apa kan. Mudah-mudahan
khutbah akan berkualiti lagi. Baik, mana lihat langit bumi? Sebab apa melihat langit dan bumi? Kerana di langit ada cakrawala. Langit itu sudah bi ghairi amadin, tidak ada tiang. Tak hebat nama tu. Tapi bila orang tak memikirkan, macam orang tak kena itu imam, pasti dia nak kena itu imam apa, dia tak ada rasa apa, tak ada rasa kepentingan untuk imam. Tapi bagi kita ni, kita kena Datuk Imam. Pasal lagi masalah nak tanya kat dia, beranak nak tanya kat dia, nak buh nama nak kena tanya kat dia, imam saya nak buh nama ni macam mana, boleh tak boleh? Tok Imam berkata nanti saya nak tengok buku kamus. Lah pula nama pula tu macam-macam nama. Kan? Tu dia. Yang susahnya saya lah nak menikah satu. Kan? Nak menikah nak sebut nama ni Zat. Nama apa hang sebenarnya? Hamba-hamba begitu. Kan. Dia muh apa? Dia tu dia apa tak tahu. Dia ni MOSD pun Muhammad, MUSAMMAD pun Muhammad, MD pun Muhammad sebenarnya. Itu short form daripada perkataannya. Muhammad lah tu nama dia. Kan. Muhammad. Tapi nak suruh sebut nama saya, nak sebut nama saya, sebut nama tu. Osman. Bukan Osman tak? Osman. OTS tak? Osman. Siapa Osman lah? Osman, Ain, Sa, Mim, Alif, Nun. Osman. Tapi bila tulis Melayu ni jadi Osman. Macam-macam lah. Osman. Bukan Usman kan? Dia OS lah. OS ke US ke UTS ke, dia namanya Osman. Ain, Sa, Mim, Alif, Nun. Osman. Cakap Arab itu. Kan. Tapi dari tak ada Osman. Osman. Tak usah bertengkar. Saya bawa kerja banyak. Apa dia nama? Usman. Contohlah Usman. Usman. Itulah. Senang. Ketahuilah jika musyahadah ini sudah tetap ada di dalam diri engkau dengan ketiadaan ikhtiar daripada engkau. Lagi. Seolah-olah ia sudah menjadi tabiat dan perangai tetap sehingga engkau tidak lupa kepadanya, kepada Allah tu sekelip mata sekalipun, nescaya hasillah engkau peringkat fana. Artinya fana daripada melihat perbuatan itu daripada makhluk amat. Makna kita tak nampak itu perbuatan manusia, tak nampak perbuatan makhluk, kita nampak itu perbuatan Allah. Jadi bila datang perbuatan Allah itu yang boleh menggembirakan kita sebut alhamdulillah. Kan. Bila perbuatan itu tidak datang menggembira pada kita, maknanya itu satu daripada ujian. Kita akan sebut masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sebab tuan-tuan, hidup kita ni dia ada tiga keadaan, saling orang kata apa, saling bersilih ganti. Yang pertama, ada ketikanya Allah meletakkan kita di dalam golongan orang yang buat ibadat. Contohnya Allah ni, Allah menghendaki kita ingat itu adalah anugerah Allah. Ni kita duduk sini, saya duduk mengajar, tuan-tuan duduk dengar ini Allah anugerahkan kepada kita. Anugerah. Ada ketikanya kita tak boleh duduk macam ni. Kan? Kita tak boleh duduk macam ni. Maknanya kita tak boleh buat ibadat, kita tak boleh buat sesuatu kerja yang Allah suka. Maka Allah kendaki kita ni istighfar. Kan? Istighfar. Ada ketikanya Allah meletakkan kita di dalam ujian dia. Allah musibahkan kita. Allah kendaki kita sabar. Tiga tu je kehidupan kita tu. Saat lagi ni kita dalam anugerah Allah. Saat lagi mungkin musibah. Apa dia? Kasut hilang. Kasut pula hilang. Kasut ni kilang duk buat tu bukan hak kita seorang je. Saiz 6 tu bukan hak kita seorang, beribu saiz 6. Bata saiz 6, fukiong saiz 6 tu berjuta dia buat.
Sahinam ni dalam Bukit Jana ni bukan kita seorang. Duk ada dekat 1000 orang. Biar mai hari ni duk ada 20 orang pakai sahinam. Kita pun tak situ, dia pun tak situ. Balik satgi ni agak-agak kita saruk elok je dia balik rumah. Kawan tadi ni duk cam dah, duk ada nama huruf R dia punya. Kawan hak sarung tadi dia tak nampak R ke S ke U ke, tak nampak. Dia rasa sahinam sama sendak dengan kita, dia balik. Ni anugerah. Sat lagi Tuhan bagi satu ujian kat kita. Apa kita Tuhan kena kepada kita? Sabar. Siapa yang ambil ni? Manusia. Macam mana dia boleh ambil? Tu kehendak Allah. Bila kita kenal kehendak Allah, kita kata apa? Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan tanya siapa pula mati? Tu kita. Kita ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni mati je. Kan? Biar alhamdulillah lah. Lah ni bila ustaz-ustaz dah bagi penerangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, semua dah faham dah. Bukan kita mati. Awak tak imam. Kasut saya pula dah. Mana pi tak tahu. Duk tangi tadi ni. Ni kot dah. Yang ni ada tulis R tu. Bukan saya punya. Saya tak nak tulis R. Lepas tu nak macam mana teman? Sabar lah. Kan? Sabar. Tu nak balik macam mana? Nak balik macam mana? Balik talak kaki, tak ada kasut lah. Kan? Tak ada kasut, balik tu semua. Macam tu. Ada ketika tu. Ada ketikanya Allah Ta'ala letakkan kita dalam keadaan kita tak boleh buat ibadat, malahan buat maksiat. Apa yang Tuhan minta kepada kita, ketika itu Tuhan minta supaya kita memohon keampunan daripada dia. 3 tu je. Dia bersedia ganti 3 tu je. Kita ni sama ada anugerah Allah, ataupun Allah uji kita, ataupun kita buat satu kesilapan, kesalahan kepada Allah SWT. Allah Allah nak kendaki kita agar kita memohon keampunan daripadanya. Pasal kita tahu dah ini adalah kerja Allah. Allah hantar kita ke masjid pun ni, Allah hantar ni. Ya betul, kita ingat bahawa hari ni ada kuliah, kita ada kenderaan, kita ada kesihatan, kita boleh jalan kaki, jalan motor, naik kereta, semua ada. Orang ada tak macam tu tuan-tuan? Ada orang ada kereta, ada kesihatan, ada motor, ada kenderaan, sihat. Tapi Tuhan bagi lupa kadang-kadang tu. Lupa. Duk rasa hari ni hari Senin. Kan? Macam kawan, ada seorang kawan tu ni, masa kes apa tu? Kes masa Covid tu lah. Kan? Covid tu nak habis lah. Jadi surau-surau ni pun kira dah apa, tak ada Jumaat dah masjid dah. Last dah. Kawan ni duduk surau. Dia duduk surau. Lepas tu dia pun tengok masuk waktu. Kan? Dia bukan tok bidai, bukan tok imam dia. Dia duduk tunggulah. Dia duduk di surau tu, duduk tunggulah tok imam, tok bidai mari. Motor pi. Kereta pi. Dia kata awak depa ni semua pi ke masjid belakang. Awak tak singgah di surau. Dia dengar bang di masjid tu, baru mai ingatan dia. Dia kata hari ni hari apa? Woi, hari Jumaat. Hari Jumaat. Dia lupa, dia ingat hari ni bukan hari Jumaat. Hari Jumaat. Patutlah mereka tak singgah di surau. Selalunya duduk sembahyang juga zuhur di surau ni. Ni tak. Tu dah ingatan Tuhan tarik sikit. Kadang-kadang ingatan ada, semua ada. Tapi dia jadi pula, Allah Ta'ala takdirkan dia. Tuhan ni sebab-sebab jadikan dia pula tu malas pula. Macam-macam lah tuan-tuan. Sebab tu kita pun takut nak cakap pun kita pun bimbang. Kan? Sebab ini hak Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ni. Hakikatnya itulah kehendak Allah. Maka bila kita lihat satu benda tu, kita nampak inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk, sama ada kerja tu baik atau buruk tu, itu semua kehendak Allah Taala. Kita cuma melihat, oh inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baik. Fana artinya daripada melihat perbuatan dan makhluk. Kalau kita baca tadi kitab Bahrul Mazid tadi, dia kata masuk ke syurga itu dengan rahmat Allah.
bukan dengan amal kita. Cuma amal kita itu janji Allah saja. Maka di situ disimpulkan, kalau Allah menghendaki seseorang itu masuk syurga, maka Allah izinkan seseorang itu menjalankan satu kerja yang membolehkan dia masuk dalam syurga. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Itu. Dan jika fana pula engkau daripada melihat makhluk sama sekali hingga hilang langsung di dalam hati engkau ingatan kepada makhluk, dan perbuatannya nescaya hasillah pula peringkat baqa dengan Allah. Artinya ketika itu engkau tidak ingat sama sekali melainkan kepada Allah semata-mata. Jadi walilah tuan-tuan masa tu. Jadi waliullah, dia tak heran ke dunia apa semua ni. Nak kita ni boleh baca lah tuan-tuan, tapi nak sampai peringkat tu ni memerlukan kepada mujahadah lah, macam-macam lah. Tapi masih dalam lingkungan kita boleh, orang kata apa, memikirkan. Ada guide-nya. Bila kita melihat sesuatu, biasanya bila kita melihat kebaikan ni ada pada kita ni, kita tak komen Allah, kita tak komplain Allah. Orang tanya, hang nega untung, Allah punya kehendak buat macam mana? Kan cantik lah ayat tu kan. Amboi untung hang menega tu, cepat pula hang ni menega untung cepat, kami ni teruklah, lo nak tukar motor pun susah, hang ni kira-kira 6 bulan dah tukar kereta pula. Dulu kereta dulu pun tayar pun tak ada, haus lagi. Kan tukar pula yang ni pula. Saya bukan buat apa, ni kerja Tuhan. Semua orang boleh kata macam tu. Tapi bila sebaliknya, rugi demi rugi demi rugi tu, boleh tak kita kata ketika itu, kan, apa nak buat, ni kehendak Tuhan lah yang bagi kita rugi ni. Kan, kita boleh cerita kehendak Tuhan masa kita sihat, masa kita untung, masa kita dapat kebaikan, kan. Tapi bila kita sebaliknya, kita lupa. Kan, ni juga kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bahaya juga sebut apa ni, yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan yang tak baik itu datang daripada kelemahan saya. Yang tu bahaya cakap tu. Itu bahasa ahli tasawuf. Dia membangsakan kelemahan itu kepada dia, bukan hakikatnya daripada Allah Ta'ala tu, kan. Bukan hakikatnya yang buruk itu datang daripada kita. Yang buruk itu juga datang dari kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan. Kalau tidak, ilmu Allah tidak meliputi, kudrat iradah Allah tidak meliputi, hanya sebahagiannya. Hak baik je Allah tahu, hak baik saja Allah buat, hak jahat Allah tak buat. Itu tak betul macam tu. Bermula fana dan baqa itu ialah perkara yang sangat mulia dan penting sekali bagi ahli syuhud. Orang syuhud ni, kan, fana dan baqa. Maknanya fana makna hilangkan makhluk dari situ, ingatkan kepada ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Kan. Dan keduanya adalah natijah faedah yang hasil daripada musyahadah. Ini boleh hasilnya fana dan baqa ini adalah dengan musyahadah. Musyahadah ni maknanya nak sampai pada kat musyahadah ni, kita kenal diri kita, kenal makhluk, kenal Tuhan apa semua ni, barulah kita boleh musyahadah. Umpamalah kita nak katakan, kalau tak dekat pun hampir-hampir dekat. Umpama kita nak pakai semata kita ni, mestilah sesuai dengan kita punya mata. Kan, sesuai dengan kita mata ni, baru kita boleh tengok, baru boleh kita bila pakai dia, baru boleh nampak. Tapi kalau tak sesuai, tak nampak. Pakai mata dah tapi tak sesuai. Begitu juga nak sampai kepada musyahadah ni, bukan terus musyahadah gitu saja, mestilah dengan ilmu, belajar dengan ilmu. Kita nak tahu ni apa benda ni, apa siapa ni. Khususnya kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kaji, kan. Yang Nabi sebut, tafakkaru fi khalqillahi, fikirlah kamu tentang makhluk Allah, diri kita makhluk Allah, fikir. Lepas tu Tuhan sebut dalam Quran pula, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa nusihat fazakir, kan, fikir pula.
Pikak tengok pula macam mana kenderaan unta, bagaimana apa ni, langit, bukit, bumi. Bukan tengok saja. Kalau tengok sajanya, maka kita takkan nampak, tak dinamakan musyahadah. Kan? Kita tengok saja, kita tak musyahadah, kita tak kaji sungguh. Jadi kita takkan nampak lah. Kita tak nampak dia punya hakikatnya. Kan? Yang kita kata yang bergerak tu apa? Yang bergerak tu anak patung, kita tahu tak patung gerak. Oh, anak patung ni bergerak. Bateri itulah yang menggerakkan dia tu. Kan, bateri. Bila anak patung tak gerak, kita kata anak patung ni rosak. Padahal bukan rosak anak patung tu, bateri tu lemah. Tukarlah bateri. Baru anak patung tu bergerak balik. Rupanya bagi budak-budak dia hanya melihat anak patung. Tapi bagi kita ni orang dewasa ni, kita melihat tak bergeraknya anak patung tu kerana bateri lemah. Budak-budak dia melihat anak patung tu, dia kata anak patung ni rosak, dia buang. Buang. Ya, kemarin saya di rumah, remote, satu remote TV, satu remote lagi Astro tu. Jadi remote TV tu dah terkeluar dah dia punya dawai tu. Kan? Buka dawai tu. Jadi dia dah nak buka TV, buka yang tekan manual tu. Remote ni tekan. Lepas tu bila nak suara TV tak boleh dah. Suara macam tu juga. Saya kata dia dah ingat suara macam mana nampak. Jadi kita buat fikir. Rosak yang ni ke rosak bateri ke? Kita ambil bateri lain, bubuh balik. Oh, rupanya bateri, bukan benda tu rosak, bateri tak ada. Jadi makna kita nampak di sebalik rosak tu bukan rosak benda tu, makna bateri tak, benda tu tak rosak. Itulah nak buat kiasan sikit. Orang kata nak bagi nampaknya kita ni nak dapat kepada musyahadah tadi ni. Kemudian musyahadah kepada sifat-sifat Allah Ta'ala, iaitu musyahadah seseorang sifat Allah yang zahir ia pada mendapatkan sifat makhluk, yakni terhadap sifat pada hakikatnya tertentu ia bagi Allah SWT juga sifat. Sifat Allah tu yang zahir ia pada mendapatkan sifat makhluk. Jika disebahkan dibangsa kepada makhluk sekalipun hanya atas jalan majaz pinjamannya, seperti qudrat, iradat, ilmu, hayat, basar, sama, kalam. Kan? Dan segala itu apa dia? Maknanya kita tengok amboi kuatnya angkat dia batu tu, kan? Pandainya si Fulan ni. Pandai itu berilmu. Kan? Jadi kalau kita nak kata dia pandai, bila dia pandai? Kita nak kata dia kuat, bila dia kuat? Kalau kita kata dia kuat, maknanya bila dia kuat dan sampai bila dia kuat. Nak kata pandai, dari bila dia pandai sampai bila dia pandai. Kan lahirnya kita tu tak pandai pun. Kemudian barulah kita ni diberi ilmu. Lepas tu dah tua pula tu lupa pula. Dia adalah apa ni? Katalah guru apa? Guru dia lah, kita kata guru matematik. Guru apa? Orang panggil guru cemerlang lah matematik. Kan? Ataupun dalam ilmu lah. Sampai peringkat tua besok ni cuba tanya dia 2 campak 2 berapa? Dah tua dah. 2 campak 2. 2 campak 2 pun tak dihabang dah. Kan? CJ tetap juga menunjukkan dia tu orang yang hebat. Itulah kita. Jadi kudrat rodat ni hanyalah majaz, pinjam cakap saat. Macam Mak Nespu pinjamlah Alam Syahbana Sultan Zainal Abidin. Kan? Dalam musang berjanggut. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Atas pentah lakonan je. Turun bawah ke? Sama menuntir lah. Kan? Tak adalah nama tuanku. Jadi maknanya hanya pinjam je. Rahmat, ghafran, keampunan, menegah, memberi dan barang lain daripada sebut itu, daripada segala sifat yang tentu bagi Allah Ta'ala pada hakikatnya. Itulah pada hakikatnya, itulah Allah SWT. Kerana Allah, ilmu Allah yang bagi itu. Sebab tu malaikat kata apa? Bila Allah nak kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di atas muka bumi ni khalifah yang akan yang akan mewarisi dunia ni, alam dunia ni,
malaikat agak membantah percakapan Allah Ta'ala kan? Membantah untuk diberi kepada dia. Maka Allah Ta'ala kata, aku lebih mengetahui daripada kamu. Kemudian Allah Ta'ala ajak kepada Nabi Adam itu berbagai-bagai nama, tapi Allah tak ajak kepada malaikat nama-nama tu. Kemudian Allah bentangkan nama tu kepada malaikat. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, kami tak tahu benda ni. Malaikat kalau kamu ajar, baru kami tahu. Tu kan. Jadi makna hakikatnya kita tak tahu. Hakikatnya Allah, gitu juga kudrat iradat. Jadi kalau kita dah tahu macam tu, bermakna kalau kita orang berilmu, Allah yang bagi. Kalau kita yang ada kuasa kudrat, Allah. Kalau kehendak kita yang jadi, kehendak itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita takkan jadi sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara ini, kehendak saya Allah makbulkan. Gitu. Jadi takkan jadi makhluk yang sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila nak sampai situlah peringkat tu, tuan-tuan. Nak peringkat tu bukan bila dia main sendiri. Kan? Walaupun tak mustahil boleh main sendiri, tapi ghalibnya, biasanya kena ada peringkat-peringkat nak mengenal, nak mengetahui, kan? Maka bila zahir sifat Allah di dalam pendapat engkau, akan sifat makhluk jadi hilanglah dan fanalah sifat makhluk itu dalam masyarakat engkau akan sifat Allah. Dan dikatakan pada tu, la hayya 'alal haqiqati illallah. Tidak yang hidup itu pada hakikatnya melainkan Allah jua yang hidup. Wala 'alima fil haqiqati illallah. Tidak ada mengetahui pada hakikat melainkan Allah jua yang mengetahui. Begitu juga qadira 'alal haqiqati illallah. Tidak berkuasa itu pada hakikatnya melainkan Allah jua yang berkuasa. Maka yang terjadi itu adalah dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah. Maka berlaku itu pada tangan manusia. Macam kita tengok orang main tok dalang main kan, menjalankan kan, dia tak boleh. Kalau kita tengok di balik tabir tu tak ada apa-apa patungnya, tapi yang boleh berjalan, yang boleh bergerak, yang bercakap apa semua tu tok dalang tu lah. Itulah tu. Adapun sifat-sifat tentu bagi makhluk seperti duduk, tidur, kumpul, nipak, sakit, lapang, dahaga dan lain itu, daripada sifat tertentu bagi makhluk, maka iaitu beberapa perbuatan Allah yang adalah semua itu termasuk dalam musyahadah yang pertama tadi itu. Itulah kehendak Allah. Kehendak Allah. Dia duduk kehendak Allah, dia berdiri kehendak Allah, dia tidur kehendak Allah tu. Jadi maknanya kita tak akan menyalah pada hakikatnya makhluk. Ini semua ada kehendak Allah. Bila kita kehendak Allah, boleh tak kita tanya, pasal apa Allah Ta'ala jadikan seseorang tu kufur? Bagi semualah berilmu, bagi semualah beriman, senang semua masuk syurga. Boleh ke Allah macam tu? Awak tak boleh pula? Boleh. Tapi bila kata kehendak Allah ini, makna kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni tak boleh nak memberi suatu pandangan kepada Allah tu, maknanya Allah jangan buat neraka, buat syurga je. Senang tu sahabat dunia, buat manusia terus masuk syurga, senang itu. Tapi ada satu ayat kata, jangan kamu tanya apa yang Allah buat sedangkan kamu bersedia untuk ditanya. La yas'al amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan kamu tanya apa yang Allah buat, tapi kamu akan ditanya macam ni. Tu. Jadi kita stop, tak boleh kata apa. Itu kerja Allah. Pasal apa kita nak mencampur pula tadbir Allah? Kan tak boleh. Kita kata, kalau macam tu buatlah semua jadi beriman. Buat semua jadi beriman, lepas tu masukkan semua dalam syurga. Kita boleh kata kat dia lah, yang kawan nak kata tu, hang buat sendiri makhluk hang buat sendiri syurga. Gitulah kata kat dia. Ni Allah, ni syurga Allah, neraka Allah, makhluk Allah. Kalau Allah nak masuk siapa dalam syurga, siapa dalam neraka, tu hak Allah. Kita bukan dia campur apa semua ni. Kehendak Allah dengan kehendak kita, tadbir Allah dengan tadbir kita. Kita berhenti setakat mana? Kita berhenti setakat kita ni milik Allah, terpulangkanlah kepada Allah. Cuma kita nak peringatkan bahawasanya yang sedang berlaku ini, yang sedang berjalan ini, yang sedang ada di hadapan kita ni, termasuk kita ni, itu adalah semuanya di dalam pengetahuan Allah, kehendak Allah dan kuasa Allah. Kita hanya melihat saja. Itu kata musyahadah, melihat. Inilah kehendak Allah, kan? Apa nak buat?
Walaupun kita usaha macam mana pun, berjaya tak berjaya itu kerana Allah. Dan dinamakan musyahadah itu musyahadah as-sifat fi al-sifat as-sifat asbab fi sifat, dan juga at-tauhid fi sifat tauhid fi sifat. Insya-Allah akan datang kita baca pula musyahadah kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين والغزة وفي كل مكان وفي كل زمان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.